Apa masuk ke hadrah ini kita merasai Tuhan. Sama ada kita merasai kewujudan Tuhan. Kita merasai apa yang kita sebut tu Tuhan dengar. Apa yang kita buat Tuhan tengok. Apa yang kita fikir itu Tuhan tahu. Maka kita pun masuk ke dalam hadratillah dipanggil. Maka kadang-kadang orang tak terasa lagu tu. Sekalipun dia masuk dalam hadrah. Hadrah ni, perkataan hadrah ini biasa digunakan oleh ahli-ahli sufi. Ahli-ahli sufi kata, mari kita masuk ada hadrah malam ni. Hadrah ini satu majlis zikir yang dibuat oleh ahli-ahli sufi supaya manusia hadir hati dengan Tuhan. Di dalam majlis tu disebut nama Tuhan, disebut nama Nabi, dipuji Tuhan dalam tu, dipuji Nabi dalam tu. Maka hati manusia penuh dengan Allah dan Nabi Muhammad. Tujuan dia. Maka kalau orang masuk di dalam hadrah tapi hati dia masih lalai, dia bukan dalam hadrah. Tetapi kalau orang tak masuk dalam majlis hadrah pun, tetapi hati dia sentiasa dengan Tuhan, maka dia di dalam hadrah dia panggil. Kita pun panggil hadrat juga. Ke hadrat ni. Wa ila hadratin nabi, ke hadrat ni mana ke pangkuan. Maka di dalam sembahyang seseorang itu berkhulwat dengan Tuhan. Khulwat ini apa maksud berkhulwat? Bersunyi-sunyi, berseorangan dengan Tuhan. Ada orang siapa perikat tidak merasai kewujudan apa-apa, tak rasa ke apa. Dia duduk mana tak khabar, semaya atas surau ke semaya di rumah, apabila sebut Allahu Akbar tak khabar. Semaya di Malaysia ke semaya di Tanah Harak ke semaya depan Kaabah ke tak rasa apa. Sunyi nah dia dengan Tuhan, khulwah dengan Tuhan. Ada orang duduk depan Kaabah pun semaya, tapi penuh benda dengan dia. Tak sunyi dia dengan Tuhan, penuh dengan makhluk keliling hati dia, maka serabut perut dah pula. Tuhan pernah menyebut kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Katanya Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Daud, wahai Daud, bersihkan rumahmu. Wahai Daud, bersihkan rumahmu supaya aku boleh berdiam di dalamnya. Gapo dia rumah Tuhan? Gapo dia rumah hak Tuhan boleh duduk? Yakni hati-hati kita. Bersihkan hati kita daripada selain Tuhan. Tak boleh buat semacam 5 minit tak apa dah. Tai nak semaya, tai semaya, tak apa dah, bersunyi-sunyi dengan Tuhan. Itulah tempat kita rasa paling sedap sekali, paling rasa bertenaga sekali, paling rasa tenang apabila seorang hamba bersunyi-sunyi dengan Tuhan dia, dengan hamba dengan Tuhan dia. Hak tu rasa paling sedap sekali. Kerana orang bercinta ini, orang berkasih, tidak suka ada orang mengintai perbualan dia dengan kekasih dia. Maka dia suka berkhulwah. Sekalipun semaya atas masjid, sekalipun penuh orang pernah depan dia, tetapi dia rasa sunyi dia dengan Tuhan. Lagu mana nak rasa sunyi, kena latih. Latih tutup telinga, latih tutup mata. Tutup mata kejap gini, tu panggil pejam. Tutup mata, jangan winapuk biar selain Allah Ta'ala. Maka pada masa inilah kita rasa kita sore dengan Tuhan. Semaya lagu ni lah orang naknya. Bukan kata semaya gitu kosi-kosi, tak semaya lagu ni. Maka katanya Syekh Daud, dalam sembahyang kita boleh benda ni. Dalam tempat tak semaya mungkin payah sikit, sebab apabila semaya tak ada orang dah nak kita, nak suruh beli, nak suruh gapo, demo semaya tu tak sedok ganggu lah. Berarti zahir pun kita tak terganggu dah, maka batin pun jangan terganggu juga. Dan dapat asing dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Mujala'ah wal infiraq, rasa sore dengan Tuhan. Ada orang katanya dia, hamba kalau nak kecek dengan Tuhan, hamba semaya. Hamba kalau nak kecek dengan Tuhan, hamba semaya. Dia pun sebut bismillah. Tu kecek dengan Tuhan tu. Apabila hamba nak dengar suara Tuhan, apabila hamba nak dengar Tuhan ni balas kau tidak, hamba baca Quran. Maka hamba tengok perkataan dia.
hok kita baca tu jawab daripada Tuhan. Maka hamba di antara bercakap dan dibalas percakapan hamba. Tu hidup ada orang lagu tu. Kita duduk dalam semaya penuh penat masuk dalam kita. Pas lagu mana? Ada kodok dalam satu masa dalam hidup kita pernah bersunyi-sunyi dengan Tuhan. Ada satu amalan dipanggil tidur dengan Tuhan. Ada satu amalan dipanggil tidur dengan Tuhan. Amalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidur dengan Tuhan. Pernah kodok satu malam time kita nak berebah diri kita, letak kepala kita buat kosong belakang kita dengan Tuhan saja. Biar tidur gak semalam dengan Tuhan. Tidur biar rasa tidur. Allah ya Allah aku duk kecek dengan dia siapa jenera. Rajin kodok buat. Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ada amalan dipanggil tidur dengan Tuhan. Bukan kata tidur dengan Tuhan jadi bertokor ke apa dia kena faham istilah dia panggil tidur dengan Tuhan dia panggil. Benda-benda lagu tu cukup asing bagi kita sebab kita tak pernah fikir pun benda lagu ni. Perbuatan lagu ni kita tak pernah fikir. Kita sekarang duk fikir lagu mana perniagaan kita semakin maju, lagu mana pitih kita semakin banyak, lagu mana goni-goni semakin banyak. Tetapi kita dengan Allah tak pernah fikir. Maka ahli-ahli sufi, ulama-ulama, kekasih-kekasih Tuhan, setiap malam, setiap detik duk fikir lagu mana dia boleh duduk dengan Tuhan. Sebab tu pok dia tak ada masalah. Dunia dilanda oleh penyakit, seolah-olah tak ada penyakit di sisi dia. Dunia dilanda kemarau, seolah-olah tidak ada kemarau di sisi dia. Dunia dilanda kemerosotan ekonomi, tak ada ekonomi di sisi dia. Dia duduk dengan Tuhan hak tak berubah, Al-Hayyul Qayyum, hak hidup dan menghidupkan. Sebab itulah wali-wali Tuhan antara sifat-sifat dia tidaklah khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak pernah rasa takut dan tidak pernah rasa duka cita. Kerana apa? Sentiasa duduk dengan Tuhan dia. Kita rasa serabut, rasa kecewa, rasa serabut, macam-macam benda kerana kita duduk dengan makhluk. Apa yang kita inginkan tidak berlaku, kecewa kita. Apa yang kita nak tak jadi, Allah serabut perut. Benda masalah gini macam-macam kerana kita hidup dengan makhluk. Maka nak jadi wali hati seorang kekasih Tuhan, duduk dengan Tuhan. Maka perasaan gundah gelana, serabut perut pedang ni tak ada. Maka antara tepatnya adalah di dalam sembahyang. Wal mujalasah lahu, dan dapat bersekedudukan baginya, yakni duduk dalam majlis Tuhan, dipanggil majlis. Duduk satu majlis dengan Tuhan. Tuhan tidak bertepak, kita hak tepak lah ni nya. Kita bahas bersekedudukan ni kita, bukan Tuhan. Supaya cerita Nabi Muhammad naik ke langit jumpa Tuhan. Jumpa Tuhan atas langit tu siapa dia? Nabi Muhammad. Bukan Tuhan. Tuhan bukan duduk atas langit. Tepat tu tepat Nabi Muhammad. Pas rasa bersekedudukan, rasa dekat-dekat tu kita. Tuhan tak dekat, tak jauh, tak rapat, tak setuh, tak gapo. Jadi semua sifat-sifat hak kita baca di dalam kitab-kitab tasawuf, dekat, jauh, hak kita, bukan Tuhan. Tuhan tidak ada tepat. Bukan kata rasa jauhnya Tuhan. Siapa dia jauh? Demo ke Tuhan? Tuhan tidak jauh. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku ni dekat semacam. Dekat tak dekat, aku lebih dekat daripada tengah. Oh, dekat daripada tengah. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher hak tengahmu. Kita ni kalau benda duk tengah ni tak ada, paling dekat sekali tak ada. Kalau kata berat sebelah kanan mungkin kok kiri jauh sikit. Kalau orang ni duk sebelah kiri mungkin alik kanan rasa jauh. Ni orang tengah lebih dekat lagi aku. Lagu mana tak tahu. Tuhan nak royak dia tu dekat, tidak bersetuh, jauh, tidak berenggai, orang tua kata. Lagu mana nak faham Tuhan? Kita tu. Kita sendiri tu kena faham. Kita dekat jauh tu kita, bukan Tuhan. Kerana Tuhan tidak ada istilah jauh dekat. Kalau dalam kitab sufi kata orang ni jauh lagi, orang tu jauh, bukan Tuhan jauh. Dekat dah tu, dekat kita bukan Tuhan. Jadi zorah-zorah, makan, tempat dan masa itu kita belaka, Tuhan tak ada kaitan dengan dah.
Ada orang tanya Syekh Abdul Qadir Jailani, payah kodok, jauh kodok nak cari Tuhan ni, lama kau perjalanannya? Katanya Syekh Abdul Qadir tidak jauh, hanya 2 langkah sahaja. 2 langkah musafir lalu Tuhan. Katanya orang tu Allah dekatnya, dekat ya Tuhannya. Gapo dia? Selakoh buat taat, selakoh tinggal maksiat. Siapa selalu ke Tuhan? Bukan terbaik siapa ke Tuhan, bukan kebar siapa ke Tuhan, bukan boleh setuh orang jadi sia selalu siapa ke Tuhan. Tu tak ada kaitan dengan Tuhan pun. Tak ada kaitan siapa ke Tuhan. Apa maksud siapa ke Tuhan? Hati kita. Hati kita memahami Tuhan. Sekadar ilmu kita tak boleh sampai kepada hakikat. Katanya ulama sufi, seorang wali sampai kepada kemuncak ilmu dia. Tu siapa tu? Ilmu dia, bukan ilmu Tuhan. Hakikat sebenar Tuhan tak boleh nak sapa, tak boleh dicapai. Tetapi seorang hamba mencapai satu peringkat tinggi daripada ilmu dia, maka dipanggil wusul ilallah, sapa ke Tuhan.